kalau benda tu nampak terlampau too good to be true, careful lah. Selalunya price akan gerak sangat laju. Kalau benda tu nampak menjamin, bagi contoh macam Inari, contoh Inari, dia cerita pasal 5G dia apa semua, dia dah pernah buat 4G, dia dah pernah buat 3G, you rasa dia boleh buat 5G tak? Boleh lah kan, tapi bila benda tu nak jadi? Ni dengan COVID apa semua ni, of course lah delay. So memang menguji kesabaran. So dalam kes macam ni logik lah kalau you nak hold ke apa. Tapi I never put my decision based on quarter report alone lah. Because saya tak kisah pun one quarter punya performance, but what I do concern is that consecutive quarter punya performance. Contoh kalau 2-3 quarter makin teruk, then I kena start fikir whether I nak back off ataupun I nak still stay. Kalau satu quarter problematic, sebenarnya kalau you tengok lah super stock banyak je yang underperform satu quarter. Kita tak boleh perform every quarter. Cristiano Ronaldo pun mana boleh score tiap-tiap game. Lebam lah. I hope I menjawab lah. Faham. Terima kasih, Dok. Sama. Lady D ni siapa Nak cakap apa? Tak ada. Okay. So guys, kalau tak ada apa-apa, kita bersurai. Thank you so much for your time. Okay. Alamak, doktor, satu lagi soalan. Apa? Okay, doktor macam ni. Ada setengah yang tanya, kalau misalnya kata yang baru nak berjinak dengan dunia saham ni kan, macam kita kena ada cikgu ke? Maksudnya saya kat sini, kan kita kan ada yang buat kelas yang beribu-ribu. Boleh ke kalau kita belajar sendiri melalui YouTube, dari segi pembacaan, kita buat homework kita sendiri, ada kemungkinan tak? Boleh tak? Oh, okay. Good question. Terbaik punya soalan. Saya pernah dikecam buat kelas mahal. Sebenarnya definisi mahal ni subjektif. Kadang-kadang kita buat kelas RM20 pun orang cakap mahal. Kadang kita buat kelas RM5 pun orang cakap mahal. Buat kelas RM1,000 orang cakap tak mahal pula. Saya sampai hari ni saya tak pernah kisah definisi mahal orang. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu, kita ada satu modal yang sangat limited. Apa dia? Semua orang ada satu modal yang limited. Apa dia? Masa. Kita pandang dia pandang kita kan. Okey. Senang je, masa. Semua orang hanya diberi 24 jam. Tapi nature of job kita tak sama. Kalau you tanya I, dalam 24 jam tu kadang-kadang I tak dapat 24 jam pun. Kadang-kadang I dapat 3 jam. Some person dia dapat full 20 hours sebab 4 jam je dia tidur. Some person dia dapat 10 hours sebab dia tidur 8 jam and then the rest dia buat benda lain. Ada lagi 10 jam dia boleh belajar on market. If you have a very ample time, please learn and create your circle. Tak payah pergi kelas mahal-mahal. Tapi kalau you sangat busy, you sangat masa cemburu, leverage. Okay? Ingat benda ni. Leverage. Leverage bukan dekat pelaburan je. Dekat ilmu pun you kena leverage. Malah simple lah. Kalau you guys tak boleh nak ajar anak you guys mengaji, you guys bayar siapa? You guys bayar ustazah. Betul? So benda yang sama. Kalau you guys rasa tak sempat nak tengok YouTube sendiri, tak sempat nak baca kitab sendiri, tak sempat nak backtest, tak sempat nak conteng tu, nak conteng ni, tak sempat. Leverage. Okay, gunakan kepakaran orang-orang yang you kenal. Tapi, careful sebab leverage kan double edged sword. Kalau you pandai guna, you untung. Kalau you tak pandai guna, you yang tertikam. So, macam mana you nak guna leverage dengan sebaiknya? Okay, masa I start joining dalam saham, kelas yang I join adalah kelas Pak D lah. Okay, kelas Pak D. Masa tu I paid about RM90. That is my first class. I join with him, RM90. Memang masa I join kelas dia tu penuh ratio, berasap kepala otak. Keluar-keluar, bila buka chart,
bila buka platform, kat mana nak pakai ratio-ratio ni kan. Later baru I realise sebenarnya ada fundamental, ada technical, ada everything. So kalau nak kata perlu ke tak perlu pergi kelas beribu, kalau mengeluarkan belanja beribu tu adalah umpama mengeluarkan RM1, pergilah. Tapi kalau mengeluarkan RM100 tu macam you all rasa keluarkan RM1,000, janganlah, simpanlah. Sebab dia macam bisnes tau. Bila you all buat bisnes, belum apa-apa you guys dah rugi, betul tak? Anggap bila korang keluarkan duit belanja untuk kelas tu, itu adalah modal korang untuk bisnes. So I never went to kelas yang lebih daripada harga RM150. My most expensive class adalah RM130. Itu adalah kelas holistik untuk FA dan TA. Dah tak ada dah cikgu tu. I never went kelas lebih daripada RM200. Selebihnya I banyak belajar dengan market player, I banyak belajar dengan orang-orang sekeliling I. Of course benda tu akan penat, of course benda tu akan makan masa. That's what you get in trade lah. Maksudnya you tak nak keluar duit you kan. So of course dia akan makan masa you. Tapi I tak kisah because I memang nak belajar. I memang nak make it as orang kata hobi. Melabur ni. So tak apa. Tapi kalau orang yang dia nak buat serious income, orang yang dia nak buat benda ni, nak jadi full time trader and everything, maka korang saya rasa tak perlu berkira kot untuk pergi ke kelas-kelas. Sebab saya rasa setiap guru dia ada forte dia sendiri. Saya rasa Elite Wave ada cikgu dia, even valuation pun ada cikgu dia. Setiap ilmu ada guru dia. And saya faham kenapa harga-harga diorang ni mahal, sebab diorang ada kepakaran diorang sendiri. And kita tak boleh nak kritik benda tu. Samalah macam you all tengok orang beli tudung mahal-mahal apa semua. Kalau you all rasa tak mampu, janganlah kecam orang yang beli. Benda basic you kena hormat, you kena respect orang punya decision. And kalau you rasa benda tu tak sesuai di mata you, just diamkan lebih baik, bab kata Nabi. So apa yang I boleh advise, kalau you nak start, sebenarnya I start my saham only with RM75 guys. Saya start hanya dengan RM75. My first stock is I beli bond oil. Bodoh tak? Bond oil tu kalau sampai hari ni tak gerak harga dia. Tapi itulah harga kebodohan yang sampai hari ni I simpan dalam my CDS account. Tengok ya Allah, gelak pada diri sendiri few years ago. Because I was unguided. Kita dulu tak macam sekarang. Sekarang banyak orang remiser cari klien kan. Siap buat Telegram, siap buat Twitter. Amir sangat aktif buat sharing almost every night. Thank you Amir. Siap buat trade for Gaza. Oh, this guy very very wonderful kan. So I respect him. Dulu kita tak ada orang-orang macam ni. So korang sebenarnya sangat bertuah sebab banyak dah public figure yang muncul balik yang sebenarnya reliable. So korang kena fikirlah whether duit korang ni baloi ke tak baloi. Saya tak nak kritik mahal ke murah ke apa. Korang decide lah sendiri. Itu keputusan korang. Tapi saya tak setuju kalau as a beginner korang rasa duit korang tu terhad, korang nak letak RM1,000 untuk kelas saham. Sebab belum tentu korang balik tu korang boleh praktikalnya. Benda pertama korang kena tengok bila tengok kelas saham tu, ada support group tak? Support group berapa lama? Kalau dia letak support group seminggu, tak payahlah. Sebab tobat lah, seminggu tak ada belajar apa punya. Saham memang tak senang. Okay? Dia tak senang. Jujur cakap. Okey doktor. Ya Allah, terima kasih banyak. Aduh, okey. Tadi doktor, okey saya nak tambah satu. Sebenarnya ada yang trader saham, dia mula-mula nak masuk saham tu dia dah tercedok dulu. Sebab apa? Sebab dia tak ada cikgu pun. Dia hanya tengok YouTube, dia aja belajar-belajar daripada orang sekeliling dia. Saya nak tekankan sama macam doktor lah. Kalau boleh, kalau kita ada duit lebih, investlah duit tu pada ilmu. Jadi kita pun dapat. Tapi ada modal dia. Macam doktor cakap tadi. Ada modal yang kita letakkan. Okey, yang ni berapa yang boleh invest untuk ilmu. Okey, terima kasih doktor. Saya nak tambah sikit. Beza you belajar dekat YouTube, you baca buku, yang tu knowledge. Okay. Tapi beza dengan orang yang dia
encounter sendiri benda tu, dia hadapi benda tu sendiri, itu dia panggil sebagai wisdom. Okay, and orang yang ada pengalaman ni dia pandang benda tu lain. I bagi you contoh example lah, simple sajalah. Kalau you baca dalam kitab orang yang tulis dalam kitab-kitab trading, dia akan cakap support resistance, support kat sini, resistance kat sini. Tapi bila you jumpa dengan orang yang wisdom pula, dia akan kata, oh support resistance ni tak boleh letak rigid line macam ni, sebab harga bergerak volatile. So you kena pakai moving average. So dia orang gunakan moving average pula sebagai support resistance. Betul tak? So beza bila you baca dalam kitab dengan you jumpa orang yang betul-betul ada experience, especially dalam space kita ni pun sebenarnya ada je trader-trader yang baik, yang cekap sebenarnya, yang berpengalaman. Kalau korang nak share, please share kan. Ramai sebenarnya yang nak tahu. Sebenarnya beza antara knowledge dengan wisdom ni, wisdom dia orang dah encounter. Kadang-kadang dia orang tengok setup tu, dia orang dah tahu setup ni boleh fail ke, boleh jadi ke tak boleh jadi, just by looking at the graph sahaja. Sebab tu beza lah. You baca kitab macam mana pun dengan you practical lain lah. Even dalam medical line pun, kalau kita baca kitab UK kan, you baca kitab daripada UK, you nak praktikkan benda tu, sorry lah, benda tu dia jadi tak praktikal lah, sebab ubat yang buku tu cakap kat Malaysia jadi mahal. So you kena rationalize balik benda tu. Ya, Amir. Hello? Amir. Silakan. Ada anyone lagi ke nak tambah point ke apa ke? Kalau tak ada, kita bersurai. Is tak ada nak tambah point apa, cuma nak jemput kau dekat space aku pula next time kalau kau sudi lah. Boleh je. Alright. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita bersurai lah. Thank you so much guys. A wonderful sharing I had with all of you. Keep learning. Keep learning. Kalau ada apa-apa soalan, feel free to ask. I also learning. Every day I also learning. Every day I also make mistake. Kita student. Okay, forever student. Thank you so much. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.